Assalamualaikum dan hai, kembali lagi kita ke siri Cikgu Python dalam asas pengaturcaraan Python. Untuk episod yang keempat ini, kita akan mempelajari tentang jenis data berstruktur. Okey, apa itu jenis data yang berstruktur ya? Yang pertama sekali adalah list, kedua adalah tuple dan ketiga adalah dictionary. Mari kita mulakan. Okey. Berbeza dengan jenis data asas yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu integer, float dan char, data yang berstruktur boleh menyimpan beberapa nilai dalam bentuk senarai ataupun list. Terdapat 3 jenis data struktur, iaitu list, tuple dan dictionary. Okey, kita mulakan dengan list terlebih dahulu. List merupakan jenis data yang boleh menyimpan item dalam senarai. Setiap item boleh berubah nilai, boleh terdiri daripada jenis data berlainan dan boleh dibuang atau ditambah dalam senarainya. Okey, ini adalah list. Dan dalamnya kita ada beberapa item. Dalam item ini kita ada apple, oren, pisang dan rambutan. Setiap item boleh berubah nilai. Katakanlah apple ni, kita akan tukarkannya kepada nilai yang lain. Okey, kita print dahulu bakul buah. Okey, untuk kita print setiap item, kita boleh letakkan indeks di depannya. Macam mana kita letakkan indeks? Indeks tu maksudnya kedudukan lah. Okey, kosong. Jadi dia akan paparkan indeks yang pertama. Untuk indeks, ia akan sentiasa bermula dengan kosong. Sedikit pelik daripada dunia yang nyata. Sebab selalunya kalau kita akan mula mengira, kita akan mengira dengan nombor 1 kan. Jadi ini adalah item yang kedua. Dan begitulah seterusnya. Jadi macam mana kalau kita nak print semua sekali, tapi satu persatu, kita boleh menggunakan yang kita telah pelajari, iaitu for loop. Tapi bezanya, sebelum ini kita menggunakan for I in range, tapi kali ini kita akan gunakan nama variable list tersebut, seperti bakul buah. Okey, katakanlah sini buah, in bakul buah. Dan kita akan print buah. Okey. Katakanlah di sini kita tukar. Contohnya buah yang pertama. Jadi buah, bakul buah yang pertama, kita samakan dia dengan strawberry. Ini ada perbezaannya, okey? Okey, mari kita teruskan. Selain daripada merubah nilai, list juga boleh terdiri daripada beberapa jenis data yang berlainan. Okey, sebagai contohnya, kita akan mulakan dengan list yang baru. Ya, kita masih boleh dapat, ia masih valid lah. Maksudnya, list sangat bebas untuk kita letakkan apa-apa item. Maksudnya, satu variable list akan boleh mempunyai banyak variable item yang berlainan jenis datanya. Okey, untuk seterusnya yang boleh dibuang dan ditambah, mari kita lihat daripada operasinya. Dalam list, kita ada 4 operasi asas. Dia ada banyak lagi operasi, tapi saya akan perkenalkan hanya 4 yang kita akan paling banyak guna. Pertama sekali adalah append. Ia adalah untuk kita tambahkan item baru ke dalam list. Yang kedua adalah remove. Kita akan buang item tersebut. Land pula untuk kita paparkan
berapa jumlah item yang berada dalam list tersebut. Dan indeks seperti yang saya terangkan tadi, ia merupakan kedudukan item dalam list. Okey, mari kita lihat pada list yang baru. Senarai pekerja, ada Ali, Abu dan Aminah. Jadi kalau kita print, ini adalah senarainya. Katakanlah kita nak tambah seorang lagi pekerja, kita boleh gunakan nama variable ini yang merupakan variable list. Kita letakkan titik, kita gunakan append dan kita masukkan item yang baru. Sebagai contohnya Aziza. Dan kalau kita print lagi sekali, kita akan dapati list di bawah ini yang baru ni ada item yang baru, pekerja yang baru iaitu Aziza. Katakanlah selepas Aziza masuk, Abu pula dia berhenti kerja. Jadi kita boleh gunakan senarai pekerja ini, kita gunakan .remove. Okey, dan kita letakkan nama item, nilai item tersebut, Abu. Dan kita print lagi sekali. Dan kita akan dapati yang terakhir hanya ada Ali, Aminah dan Azizah. Okey, itu adalah cara bagaimana kita tambah dan kita buang item daripada list. Dan untuk len pula, len seperti yang kita terangkan tadi, len merupakan jumlah item di dalam list tersebut. Jadi len dalam kurungan letakkan nama variable. Dan kalau kita print, keluarlah 3 di sini. Okey, katakanlah kita nak tengok len daripada awal sampai akhir. Oh, kena print. Okey, sama bukan? Ini 1, 2, 3 dan len ni 3. Tambah seorang jadi 4, tolak seorang jadi 3. Okey, seterusnya indeks. Okey, katakanlah kita nak cari Aminah ni, dia berada dalam indeks yang nombor berapa. Jadi, di sini kita padam operasi tadi. Dan ini adalah list yang paling awal tadi. Dan kita cari indeks. Tekan dot index dan masukkan value item. Contoh Aminah. 2. Okey, kalau Ali 0. Jadi, itu adalah operasi asas list. Okey, aplikasi list. Apa yang kita boleh guna list ni? Selain daripada kita buat senarai dan kita simpan data, kita juga boleh menggunakan list untuk menjana sebuah graf yang linear. Sebagai contoh di sini, kita ada dua list, iaitu paksi X dan juga paksi Y. Ini adalah contoh grafnya. Okey. Ini adalah graf yang kita letakkan sendiri item dalam list. Mari kita cuba untuk buat satu graf yang realistik. Untuk itu kita akan buat sedikit perubahan. Okey, X kita nak buat dia jadi X values dan dalamnya kita letakkan daripada 0 sampai 5. Okey, Y pula kita ada Y values, tapi Y values ni kita jadikan ia list yang kosong dahulu. Jadi untuk setiap item dalam X values, kita akan kira Y. So Y dia sama dengan 1 bahagi X. Dan kita akan buat Y values.append Y. Okey, untuk plot pula kita akan pakai X values dan juga Y values. Jadi mari kita lihat. Oh, kerana
kosong tak boleh bahagi dengan apa-apa nombor kan. Jadi kita start dengan 1. Okey, ini adalah grafnya. Okey, mari kita teruskan dengan topik yang kedua iaitu tuple. Tuple dia sama juga seperti list tapi dia tak boleh tukar apa-apa nilai di dalamnya. Sebagai contoh, kita ada hari bekerja ni kan. Kita print hari bekerja. Dan katakanlah hari bekerja yang pertama kita nak tukarkan jadi hari Ahad. Okey, letakkan dia punya indeks dan kita gunakan nilai baru. Kalau kita try run, dia akan bagi tahu type error. Kerana apa? Tuple tak boleh tukar nilai dalam item. Okey. Jadi ia sesuai untuk kita gunakan dalam, mungkin dalam senarai tu kita nak jadikan senarai tetap dan kita nak buat benda lain. Jadi inilah kegunaan tuple. Dan akhir sekali kita akan lihat pada topik yang ketiga iaitu dictionary. Dictionary dia sama seperti list tapi setiap item dia ada kata kunci dan juga nilai ataupun dalam bahasa Inggerisnya key and values. Sebagai contoh di sini, ini adalah satu dictionary. Dan dalam dictionary ni dia ada 2 key. Yang pertama adalah nama dan juga yang kedua adalah usia. Jadi nilai untuk nama ini adalah Ali bin Abu dan usianya adalah 24 tahun. Okey, mari kita lihat. Okey, macam mana kita nak akses setiap item dalam ni? Kalau list, kita akan akses menggunakan dia punya index. Jadi untuk dictionary, kalau kita nak dapatkan nilai Ali bin Abu, kita perlu panggil key dia ataupun kata kunci dia. Jadi dictionary 1 square bracket dan kita panggil nama. Jadi dapatlah Ali bin Abu. Kalau usia, okey, mari kita lihat pula gabungan antara list dan juga dictionary, bagaimana ia digunakan dalam real world situation. Sebagai contoh, kita ada data COVID. Kita akan import daripada library ini. Dan kita akan dapatkan datanya. Dan ini adalah data yang akan dipaparkan. Okey, kalau anda perasan di sini, kita ada square bracket di sini. Dan dalamnya ada isi kandungan. Ini keseluruhannya adalah list. Dan setiap itemnya adalah dictionary. Okey, dictionary ni dia ada mengandungi maklumat-maklumat tentang setiap negara. Okey, ini adalah contohnya. Kita ada mendapatkan data untuk negara yang pertama iaitu US. Katakanlah kita nak satu key saja yang kita nak paparkan. Sebagai contoh confirm. Letakkan saja square bracket dan panggil key values dia. Okey, dapat macam ni. Kalau kita cari negara yang kedua, country. India. Okey, kalau kita tengok India ni berapa case dia, kita akan panggil confirm. Okey, anda boleh plot data menggunakan library data COVID ni dan boleh rujuk semula bagaimana kita buat graf sebelum ini. Setakat itu saja untuk kali ini. Saya harap ia bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih.